Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Siti Nur Aisyah Ahmad, Khatijah Nayan, Nur Hayati Muhammad Taib, Khairani Ahmad, Roslina Muhammad Jani, Junati dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu dalam khatam kitab 3 pada pembacaan kitab Ziarah ke Alam Barzah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-98. Muka surat yang ke-98 pada pertengahan muka surat, pada riwayat yang ke-6. Kita dah minta untuk catat riwayat yang ke-6. Hari ini kita nak sambung berkenaan tentang pandangan para sahabat dan juga para tabi'in berkenaan tafsir 4 ayat yang pertama daripada surah An-Nazi'at. 4 ayat yang pertama daripada surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Kalaulah sahabat-sahabat masih ingat, maka pada pertemuan sebelum ini, penulis buku Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menukilkan pendapat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, nombor 1 pada muka surat yang ke-96. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan tentang 4 ayat pertama daripada surah An-Nazi'at. Kemudian dibawakan pendapat daripada Rabi' bin Anas radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Maka ini 3 pendapat yang kita dah belajar berkenaan tentang tafsir wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Ini yang kita dah belajar 4 tafsiran tersebut. 3 tafsiran tersebut. Tafsiran yang seterusnya berkenaan tentang ayat yang 1 hingga 4 daripada surah An-Nazi'at ini. Maka pada pertengahan muka surat 98, saya harap sahabat-sahabat jumpa. Kita dah minta untuk letakkan tanda nombor 6, di mana terjemahannya berbunyi mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wan-nazi'ati gharqa, demi yang mencabut nyawa dengan keras. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, iaitu ketika jiwa tenggelam dalam ketika jiwa ditenggelamkan ke dalam hati. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Adakah sahabat-sahabat jumpa pengajian hari ini berkenaan tentang tafsir As-Sa'di? Tafsir As-Sa'di. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Kalaulah jumpa, mohon komen jumpa. Okey, ahlan kepada yang baru join. Okey. Lalu di sini kata Sa'di rahimahullahu taala. Okey, Junati kata jumpa, terima kasih. Apakah maksud wan-nazi'ati gharqa? Terjemahannya adalah demi yang mencabut nyawa dengan keras. Apakah tafsiran dia? Maka beliau berkata, an-nafasu hina taghraqu fis sadar, iaitu an-nafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafas di sini diterjemahkan sebagai jiwa, tapi tukar. Diterjemahkan sebagai nafas. Diterjemahkan sebagai nafas, iaitu ketika nafas ditenggelamkan ke dalam hati.
Tapi sebenarnya sadar adalah dada. Lalu mohon tukar jiwa kepada nafas, mohon tukar hati kepada dada. Sebab bahasa Arabnya adalah an-nafas hina taghriqu fi sadar ataupun tughraqu fi sadar. Lalu ketika mana nafas manusia dalam keadaan sakaratul maut, pada waktu itu berada di dada. Yang mana kita nampak orang berada dalam sakaratul maut, pada penghujung-penghujung bagaimana nafasnya terkumpul di dada. Maka nak menggambarkan dahsyatnya, sakitnya waktu sakaratul maut. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi yang mencabut nyawa dengan keras. As-Sa'di menafsirkan iaitu ketika mana nafas berada pada dada. Nafas ataupun nafas ketika mana tiba pada dada. Teruknya keadaan pada waktu itu. Sementara mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua, wan-nasyitati nashta, yang mana di sini penterjemah bawakan terjemahan sahaja, iaitu ketika malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Apakah maksud dia? Maka di sini kata As-Sa'di rahimahullah, ini tafsir yang keempat. Sebelum ni kita dah belajar tafsir Ibnu Abbas, sebelum ni kita dah belajar tafsir-tafsir yang lain. Maka pada waktu itu As-Sa'di mengatakan wan-nasyitati nashta. Sementara mengenai firman Allah yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, As-Sa'di mengatakan iaitu ketika malaikat mencabut nyawa dari jari jemari dan kedua kaki. Lalu kalaulah pada waktu itu malaikat tarik dengan lemah lembut, maka lemah lembut itu kata As-Sa'di bermula dari jari jemari dan kaki. Maka sebab itu kata As-Sa'di, al-malaikah hina tanshatur ruh minal asabi'i wal qadamain. Lalu daripada jari jemari dan kaki lagi, malaikat akan cabut dengan lemah lembut. Itu tafsiran untuk wan-nasyitati nashta. Seterusnya, was-sabihati sabha. Maksud daripada ketika ketika jiwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang turun dari langit dengan cepat. Lalu apakah maksud turun daripada langit dengan cepat? Was-sabihati sabha. Apakah maksudnya? Apakah tafsirannya? Maka di sini As-Sa'di berpandangan, selalunya kalau kita nampak pandangan Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, mereka menafsirkan as-sabihat sebagai malaikat. Tapi As-Sa'di menafsirkan lain. Dia mengatakan as-sabihati sabha, maksudnya pada waktu itu adalah nafas, adalah roh. Maka sebab itu dia kata, iaitu ketika jiwa tukarkan kepada roh. Ketika roh sedang bertasbih. Ketika roh sedang bertasbih. Fil jauf, bukan. Di sini kena betulkan. Hina tusabbihun nafs fil jauf tataraddadu indal maut. Kena betulkan terjemahan. Iaitu ketika jiwa tukarkan kepada roh, sedang bertasbih dan merasa ragu tu gariskan padam. Ketika roh sedang bertasbih, al-jauf maksudnya pada waktu itu adalah dada, ataupun badan. Ketika mana roh sedang bertasbih dalam badan saat menghadapi kematian ataupun ketika menghadapi kematian. Lalu betulkan, iaitu ketika roh sedang bertasbih saat menghadapi kematian. Lalu was-sabihati sabha, selalunya ulama tafsir terjemahkan sebagai malaikat yang turun daripada langit. As-Sa'di kata tidak. As-sabihat di sini bukan maksudnya turun, tetapi maksudnya adalah pada waktu itu bertasbih. Lalu yang bertasbih adalah roh yang bertasbih. Ketika mana malaikat pada waktu ketika mana roh sedang menghadapi sakaratul maut, maka roh pada waktu itu bertasbih di dalam tubuh badan. Ini beberapa yang kena betulkan. Lalu saya ulang balik, iaitu ketika roh sedang bertasbih di dalam badan. Merasa ragu tu tukarkan di dalam badan. Saat bila? Saat menghadapi kematian.
Ketika mana saat menghadapi kematian, roh orang-orang beriman dia akan bertasbih. Walaupun dia menghadapi sakarat, tetapi dia akan bertasbih. Okey, inilah tafsiran yang keempat. Tafsiran daripada As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Muka surat yang ke-98, sahabat-sahabat. Sekarang ni kita dah tiba pada perenggan yang terakhir. Perenggan terakhir muka surat 98. Seterusnya, kata Imam As-Suyuti, wa qala Abdul Rahim Al-Armani fi Kitabil Ikhlas haddathana Banu. Kata Imam Suyuti, Abdul Rahman Al-Armani di dalam kitab, kena tambah perkataan kitab. Di dalam kitab. Abdul Rahim, minta maaf, perenggan yang terakhir. Abdul Rahim Al-Armani di dalam kitab Al-Ikhlas, kerana dalam yang bahasa Arab yang asal ada perkataan kitab. Di dalam kitab Al-Ikhlas mengatakan, apakah yang beliau katakan? Bahawa dia pernah diberitahu oleh Ibnu Mughra. Mim, Ghain, Ra, Alif. Ibnu Mughra. Lalu Abdul Rahim Al-Armani, dia mengambil riwayat ini daripada Ibnu Mughra. Berkenaan tentang daripada riwayat Ajlah, yang mana Ajlah menerima daripada Ad-Dhahhak. Lalu Ad-Dhahhak mengatakan, apakah kata Ad-Dhahhak? Idza qubida ruhul abdil mu'min urija bihi ila sama. Jika nyawa orang beriman dicabut, maka nyawa dan roh itu akan dibawa ke langit. Fayantaliku ma'ahul muqarrabun. Dan pada waktu itu roh itu akan disertai dengan malaikat-malaikat al-muqarrabun. Qultu, maka aku berkata, siapakah yang bertanya ni? Muka surat 99, anak murid kepada Dhahhak, iaitu Ajlah. Maka Ajlah bertanya. Dia bertanya kepada siapa? Dia bertanya kepada Dhahhak, guru dia. Wamal muqarrabun? Siapakah muqarrabun itu? Qal, maka menjawab gurunya Ad-Dhahhak, aqrabuhum manzilatan minas sama'i tsaniyah. Maka guru dia menjawab, iaitu malaikat-malaikat yang paling hampir dan dekat kedudukannya dengan langit kedua. Malaikat yang berada pada langit yang kedua. Maka pada waktu itu malaikat al-muqarrabun ini membawa roh ni ke mana? Thumma yu'riju bihi ila as-sama'i tsalitsah. Malaikat itu, nyawa di sini bagus diterjemah sebagai roh. Lalu roh itu lalu dibawa naik ke langit ketiga. Seterusnya dibawa naik ke langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sehingga pada waktu itu hatta yantahu bihi ila sidratil muntaha. Sehinggalah roh itu akan dibawa sampai sidrah al-muntaha. Maka sekali lagi Ajlah bertanya. Maka ditanyakan di sini siapa yang menanya? Ajlah, anak murid kepada Dhahhak. Maka Ajlah bertanya, maka lima summiyat sidratul muntaha? Kenapakah ditanya tempat itu sebagai sidrah? Sidrah maksudnya pohon bidara. Al-muntaha maksudnya penghujung. Kenapakah ditanya sebagai sidratul muntaha? Pohon bidara yang berada di penghujung. Maka gurunya Ad-Dhahhak menjawab, kenapa? Ilaiha yantahi kullu syai'in min amrillah la yujawizuha. Maka pada waktu itu Ad-Dhahhak menjawab, padanya segala sesuatu dari perintah Allah akan berakhir di situ. Maksudnya ketika mana Allah nak turunkan sesuatu ke bumi, daripada perintah-perintah akan sampai ke situ dahulu. Amalan-amalan manusia yang berada di bumi, ketika mana daripada bawah naik ke atas, akan pada waktu itu berhenti di situ dahulu. Semua pada waktu itu akan berhenti di Sidratul Muntaha. Sebelum yang lain dibenarkan naik, berhenti di Sidratul Muntaha. Yang daripada Allah nak turun ke bawah, akan berhenti di Sidrah Al-Muntaha. Dan Sidrah itu adalah pohon bidara. Pohon bidara. Al-Muntaha, kerana di situ berhentinya setiap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian fayaqul abduka fulan wa huwa a'lam fayatihi sakkum makhtum bi amanin minal azab. Ketika mana roh ni dah sampai di Sidratul Muntaha, maka malaikat mengatakan kepada Allah, wahai Allah, inilah hamba-Mu si fulan. Wahai Allah, inilah hamba-Mu yang salih, yang baik fulan. Dia di sini maksudnya Allah. Padahal Allah lebih mengetahui. Kemudian akan diberikan kepada hamba yang baik tadi satu kad, satu pelepasan, satu kad keselamatan daripada azab yang berbalut pada kad itu. Maksudnya tertulis pada kad itu firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Mutaffifin ayat 18 hingga 21. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Apakah terjemahannya? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab. Kitab maksudnya kita boleh tulis dalam kurungan buku catatan. Buku catatan amalan. Maka firman Allah, buku catatan amalan orang-orang yang berbakti, yang baik, yang soleh itu tersimpan di Illiyin, tersimpan dekat Illiyin. Maka Al-Quran menanya, tahukah kamu apakah itu Illiyun? Apakah itu Illiyin? Illiyin adalah kitab yang tertulis. Apakah yang tertulis? Pelepasan daripada azab api neraka. Dan disaksikan pada waktu itu oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Kalau kita perasan bahasa Arab, untuk malaikat yang didekatkan itu nak disebut dalam Al-Quran yashhaduhul muqarrabun, maka dikenali sebagai malaikat al-muqarrabun. Lalu tafsiran ayat yang ke-18 hingga 21 daripada surah Al-Mutaffifin adalah riwayat yang kita baru baca tadi, iaitu malaikat-malaikat yang hampir dengan Allah, iaitu malaikat al-muqarrabun. Mereka pada waktu itu akan menjadi saksi untuk satu tulisan. Apakah tulisan yang ada? Iaitu orang ini diberikan satu kad, satu sijil keselamatan daripada api neraka, sabda Nabi. Dan inilah yang dimaksudkan pada firman Allah ayat yang ke-18 hingga 21. Hingga 21. Maka ini riwayat yang ke-6. Seterusnya sahabat-sahabat boleh tulis riwayat yang ke-7. Riwayat yang ke-7. Wa akhraja Muslim an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantaha ila sidratil muntaha wa ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal arwah. Riwayat yang ke-7 pada bab ini nak menerangkan tentang tadi Sidratul Muntaha. Lalu tadi kita dah sebut apakah itu Sidratul Muntaha. Bila Ajlah bertanya kepada Dhahhak, maka Dhahhak pada waktu itu menyebut di situlah berhenti dan berakhirnya sesuatu urusan. Ketetapan daripada Allah akan berhenti di situ sebelum pada waktu itu turun ke bawah ke langit, ke bumi. Amalan manusia, roh-roh manusia daripada bawah akan berhenti di situ dahulu. Maka riwayat ini menerangkan yang Nabi pernah sampai di Sidratul Muntaha dan Nabi pernah nampak roh-roh dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Selalunya adalah roh-roh yang baik. Maka Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ini adalah hadis riwayat Muslim, bahawa ketika Rasulullah diperjalankan pada malam hari. Malam hari apa? Ketika mana peristiwa Mi'raj. Sahabat boleh tulis dalam kurungan pada peristiwa Mi'raj. Maka pada waktu itu perjalanan Nabi tiba, berakhir di sini tertukar kepada tiba. Dan Nabi tiba pada Sidratul Muntaha. Maka apa yang Nabi nampak dekat Sidratul Muntaha? Maka di sana Nabi SAW nampak nyawa-nyawa, ataupun terjemah lebih mudah adalah roh-roh manusia yang dibawa naik berhenti di situ. Lalu roh-roh manusia yang beriman, yang baik akan dibawa naik ke Sidratul Muntaha dan diperlihatkan kepada baginda Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Riwayat yang ke-8 daripada bab ini. Lalu Sidrah itu maksudnya pohon bidara.
yang mana dalam sebahagian riwayat yang walaupun sanadnya lemah, pohon bidara itu dia punya daun sangat besar. Dia punya daun sangat besar. Ianya sangat indah. Ada malaikat pada setiapnya. Tapi itu adalah riwayat-riwayat yang lemah. Selalunya kalau kita nak belajar tentang Sidratul Muntaha, maka ada di dalam riwayat Isra' Mi'raj. Selalunya diceritakan dalam riwayat Isra' dan Mi'raj. Seterusnya riwayat yang ke-8. Riwayat yang ke-8. Wa akhraja Abul Qasim bin Mandah fi Kitabil Ahwal. Sebentar. Okey. Wa fi hadithil Isra', sebentar, minta maaf. Wa fi hadithil Isra' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ini lebih kurang sama, tetapi perawi yang berbeza Abu Hurairah. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan, "Tsummantaha ila sidrah." Kemudian Nabi berakhir. Kena tambah terjemahan Nabi di situ. Kemudian baginda Nabi. Berakhir itu kita tukarkan kepada tiba. Kemudian baginda Nabi tiba di Sidratul Muntaha. Waktu bila? Ketika mana pada malam Isra' Mi'raj. Lalu dikatakan kepada baginda Nabi SAW, "Hadhihi sidrah." Inilah sidrah. Sidrah maksudnya pohon bidara. Bahasa Arabnya sidrah. Okey, ini adalah sidrah. Sabda kemudian dikatakan kepada Nabi, "Yantahi ilaiha kullu ahadin khala min ummatik ala sabilik." Di sini berakhirnya, akan tibanya setiap orang. Setiap orang, kullu ahad, setiap orang. Sampai situ terjemah betul. Khala. Khala di sini kena betulkan. Terjemah ni sangat salah. Okey. Maka di sini terjemah ni sangat salah, kena betul. Maka di sini sebut, di sini berakhirnya setiap orang yang meninggal daripada kalangan umatmu. Setiap orang khala min ummatik, yang meninggal. Kena betulkan di situ terjemah, sangat lari terjemahan dia. Yang meninggal min ummatik, dari kalangan umatmu, iaitu Nabi. Dari kalangan umatmu. Ala sabilik, yang meninggal daripada kalangan umatmu dalam keadaan mengikuti jalanmu, iaitu orang-orang yang baik, dalam keadaan mengikuti jalanmu. Lalu kena betulkan. Maka Nabi diberitahu dalam hadis Abu Hurairah, di sini berakhirnya setiap orang, iaitu roh yang meninggal daripada kalangan umatmu dalam keadaan mengikuti jalanmu, iaitu orang-orang yang beriman, rohnya akan dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Hadis riwayat yang ke-8. Lalu di sini Imam Suyuti menerangkan berkenaan tentang perjalanan journey orang-orang yang beriman. Lalu sebelum ni kita dah belajar cara rohnya dikeluarkan walaupun menghadapi sakaratul maut, tetapi dipermudahkan. Dan hari ini kita belajar roh-roh orang beriman akan dibawa oleh malaikat yang pada surah Al-Mutaffifin disebut Al-Muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Dan dibawa ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Diberikan apa? Pada waktu itu diberikan Kitabum Marqum, satu catatan, satu sijil, satu kertas yang mana pada waktu itu diberikan pelepasan daripada api neraka. Lalu sebelum tiba pada padang mahsyar lagi, orang-orang yang beriman ini dah dapat pelepasan daripada api neraka. Maka selama mana dia berada dalam alam barzah, dia gembira, dia tenang. Sebab dia dah dapat jaminan yang mana dia dah dapat pas yang dia akan selamat daripada api neraka. InsyaAllah riwayat yang ke-9 Abu Sa'id Al-Khudri, kita akan sambung esok insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini. Moga-moga Allah jadikan kita dapat menghayati perjalanan yang terakhir yang bakal kita lalui, kematian yang terakhir, dan selepas itu tidak ada lagi sebarang kematian. Moga-moga kita bersedia untuk ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.